Saya sebenarnya cakap jujur, saya memang antara podcast yang saya nak is you punya podcast. Sebab sebab kita perlu sesuatu untuk memasyarakatkan fitness ni tau. Sebab kita tak ada peluang tu dekat Malaysia. Orang takut nak bersenam, orang takut nak jaga makan, orang takut sangat. There's so much taboo kan. Dia terlalu banyak ni. Dan sebenarnya ramai orang mencuba, tapi lagi banyak orang mencuba, lagi banyak orang takut. Dan saya dapati you punya platform ni adalah platform yang paling sesuai. One of the reason why pun saya buat ni sebab I don't want to do this alone. Sebab kita buat benda seorang, you tend to go too fast and end up you will along the way you akan stop. Sebab apa? Sebab you just tak ada goal, you tak ada fire, you tak ada matlamat apa semua kan. And the reason why I start buat benda ni, buat content semua kat YouTube. Beritahu semua orang kita dah ada acak. Saya nak beritahu isteri saya dan staff saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, kita semua dah start dah cerita dia. Oh, dah start dah? Kita dah start dah. Hello, hi. Dah recording dah apa semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. So yeah, thank you so much Coach Hanif sebab sudi Yes, saya. kat sini. Yes, saya. I've been following you, been following all those fitness instructor trainer dekat TikTok for quite sometimes. Sebab suka benda-benda macam tu. Okay. I love human physiology and how you bring the topic to the public. Sangat-sangat relatable dan easy. Sebab banyak karakter fitness instructor. Ada yang garang, ada yang tidak marah orang je, ada yang funny, ada yang ni. But your content easy listening, kita boleh senang terima lah. Dan bila kita cakap pasal Hanif Lloyd, kita kenal pasal content yang berkait dengan industri fitness dan sebagainya. So first question, adakah Coach Hanif Lloyd dilahirkan terus seorang lelaki yang into fitness and dah start buat benda ni daripada kecil ke apa ke, your background, your family apa semua yang sampailah you boleh jadi pada hari ini? Sebenarnya hobi minat saya adalah melukis. Artis. Saya suka design, saya suka melukis, sebab tu saya suka buat video. Saya minat fitness sebab masa sekolah dulu, fitness adalah salah satu cara untuk kita stay happy lah. Sebab dulu saya jenis tak suka berkawan dengan orang. Saya jenis tak suka bercakap dengan orang sangat. Saya suka menyendiri. So ayah saya suka berjogging pagi-pagi, suka bersenam. So ayah saya adalah idola saya. So bila saya nampak ayah saya buat lah. Dan ayah saya pun selalu main golf. Seminggu sekali pun ayah saya akan bawa saya adik-beradik semua pergi taman, main badminton. Mula-mula saya macam tak seronok, tapi lama tu kita have fun, seronok. Dan saya tak sabar, setiap minggu saya tak sabar ayah saya buat pergi air terjun. So aktiviti yang riadah yang mak bapak saya berikan tu yang membuatkan saya rasa macam aku kena buat ni selalu. The idea of being out there. Itu yang best tu. Itu je sebenarnya. So memang kalau macam tu, kalau berkata career, kalau sekarang kita tengok memang you are seorang usahawan, instructor community, content creator dan sebagainya. Adakah it's been a while, since forever you've been doing this for your living? Adakah coach daripada azali ni? Sebenarnya kalau title coach secara profesional, secara bertauliah 5 tahun lepas. Tapi secara minat fitness ni sebenarnya masa saya minat 100% betul was masa saya hadapi masalah, saya bankrupt, lepas tu saya tak ada duit. Lepas tu yang keep me going is because of fitness. Sebab walaupun saya tak ada duit, saya tidur dalam kereta, saya memang jadi gelandangan terus. Saya ingat lagi pesan ayah saya, relax, bangun awal pagi, tenangkan diri, jalan-jalan kat taman atau buat sesuatu, tengok orang. So saya buat last kali saya buat push up. Saya ingat lagi waktu tu memang duit tak ada, zero, tapi aku boleh buat push up, aku buat pull up dekat taman. So saya ingat lah situasi tu, saya ingat lagi. And benda tu sebab saya disiplin setiap pagi bangun, dia mengajar saya untuk berdisiplin untuk buat benda lain, untuk konsisten. So lepas tu masa kalau kita workout, kita bersenam, kalau katakan you sakit, bahu you terkehil ke apa-apa kan, you akan cuba cari jalan untuk adapt dan ubah untuk menangani kesakitan tu. Betul. So samalah juga macam bisnes. Kalau you ada masalah, you cuba adapt, you tengok apa yang you boleh pusing atau you boleh selok-belok semua, yang you masuk, you buat sesuatu lah. Betulkan keadaan dan sebagainya. Ya, betul. So dia sangat-sangat membantulah. At the end of the day, dia macam satu sifat diri yang mengajar you untuk keluar daripada kesusahan. Betul. Disiplin untuk fokuskan you what you need to do. Sometimes orang-orang
bila hadapi benda macam ni, dia jam, dia stuck. Dia macam dah kecelaruan, tak boleh buat apa. Itu yang dia ambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya. And bila you cakap, bila you tengah sedih, you tengah berusaha keras apa benda semua tu, you still boleh buat push up, you pergi kat taman apa benda semua. And saya percaya, I believe that you buat benda tu sebab at the end of the day, lepas you buat, you rasa happy. Betul. Kan? You rasa puas, rasa selesa. And itulah ramai orang tak faham, yang di mana when we work out, lari ke apa benda ke, you get the hit of dopamine. Yang kan, orang tak faham bila kata lari tu ada that runner's high dan benda tu semua, and benda tu adalah real. So, kalau korang kena try tau benda tu. Sebab tak pernah ni ada orang lepas workout session ke benda ke, dia akan rasa terrible. Saya pernah ada seorang jutawan yang cakap dengan saya, dadah yang paling mahal, yang paling senang dapat adalah dua. Satu adalah gula. Lagi yang nombor dua adalah fitness. Adiktif, dua-dua adiktif. So dua-dua yang paling mahal, tapi yang paling mudah dapat. Kan? So saya pilih lagi untuk satu fitness lah. If you do not know, sugar, dia punya crave of sugar tu addictive. Dia lagi dahsyat 7 times more than cocaine. Betul. Kalau sebab tu orang boleh senang tinggalkan cocaine, tapi susah nak tinggalkan manisan, susah nak tinggalkan soda apa benda semua. Betul, tu tau. Crazy kan. Alright, one of your videos, I still remember, you pernah cakap pasal cardio dan sebagainya. You tak suka lari. You tak suka berlari. Sangat tak suka berlari. Dan tiba-tiba tahun ini Hanif Lloyd finish half marathon. Aku tak pernah tengok dia lari 5 kilo punya event ke 10 kilo ke, tak ada. Terus campak 21 kilo. Why all of a sudden you jump into sebenarnya saya jenis bila saya set saya punya otak untuk buat sesuatu, saya kena fokus benda tu, tak boleh fokus benda lain. Kalau tak dia bercelaru. So waktu tu, kenapa saya kata saya tak suka cardio, sebab waktu tu mindset saya was I want to build muscle. So saya ketepikan semua benda lain, otak saya kosongkan. Bila isteri saya pun faham, bila saya nak buat sesuatu tu, saya tak akan letak benda lain. I want to do that, that's my target. So bila saya dah capai level tu yang saya nak secara natural, bina otot secara natural, tahap yang saya tak pernah buat, saya berjaya maintain saya punya muscle mass dengan peratus lemak saya bawah 10 lebih pada 5 tahun. So bila dah capai level tu yang paling tinggi secara natural, saya macam okay, aku kena buat satu. Santulah otak saya, macam mana aku nak push otot aku lebih jauh. So saya dah buat satu list dengan isteri saya apa yang saya kena buat setiap tahun. So one of the list cantik dengan wave besar. one of the list yang kita orang buat was full marathon. So kita orang punya planning untuk buat full marathon sebelum umur 40. Sama. Kan. So sebab tu first event was 21. Sebab saya nampak saya punya skill latihan saya sepatutnya okay, sekarang bulan 2 latihan. Lepas tu next marathon saya nak join bulan 5 nanti. Kalau ikut latihan yang kita orang apa? Skor. Saya pun dah lupa. Saya rasa skor kat Putrajaya. Skor bulan 7 saya. Yang Putrajaya. Bulan 5. Gamin rasanya. Gamin tak ingat lah, tapi kat Putrajaya bulan 5 lah. Okay. So kita buat je lah. Kita cuba push sebanyak yang boleh lah. So kita cuba push. Tapi niat sebenarnya kenapa kita orang buat semua ni is because macam saya kata, sebab matlamat saya dari dulu sampai sekarang, sebab saya memang ada lagi minat untuk mengajar. Dan sebab saya sebenarnya saya dah biasa mengajar budak-budak. Saya dah biasa mengajar kindergarten, budak 5 tahun 8 tahun. Sebab tu banyak video saya anda nampak saya macam seorang bapa. Dia macam teratur kata-kata dia susun dan dia So tujuan saya buat semua ni sebenarnya lah untuk beritahu orang semua that you can do this. You boleh buat walaupun dalam kondisi orang cakap tak boleh, walaupun dalam kondisi badan you tak membenarkan. Faham. Dulu yang saya dapat tahu mungkin sebab kenapa saya berada di sini sekarang, sebab niat saya pada awal was untuk membantu ramai orang, untuk dekatkan orang dengan fitness. Dan alhamdulillah dulu saya saya berjaya. So sekarang kita nak teruskan, tapi kita nak variety kan. Bukan variety kan, maksudnya macam kita nak, macam saya kata tadi, kita nak memasyarakatkan fitness. General luaskan lagi acceptance level kita tu. Tak nak orang terlalu terlalu bukan negatif, tapi terlalu sempit fikiran bahawa if you're a bodybuilder, this is your thing. If you're a runner, this is your thing. Faham. So kita kalau boleh nak campurkan. Dia bukannya pasal hybrid, atlet lah kan. Atlet apa, no, bukan. Tapi bila you dalam scope fitness, you kena masuk dalam semua scope menyeluruh lah kan. So itu masuk fitness. Orang ingat fitness, if you're bodybuilder, if you're runner. Kita kalau boleh nak semua. So sebab
Orang luar negara dah buat benda ni dah lama dah. Betul. Orang Malaysia bila kita nak start buat, orang kata dia ni poyo lah semua benda nak buat. Kan? So saya nak buktikan kepada orang semua, benda ni adalah satu kebiasaan yang sepatutnya semua orang buat. Betul. Sebab by the end of the day, otot akan bantu you hidup lebih lama. Otot akan kuatkan tulang, dan stamina akan bantu you rasa lebih sihat. Betul. Dan kalau you combine you punya muscle, you punya stamina, you punya endurance, cardiovascular, semua sistem, you boleh hidup lebih lama. Secara clinically dan secara secara kesihatan. On paper je lah. Yes, betul. Kita itu part of usaha lah. Part of usaha yang di mana kalau kita nak hidup lebih dengan lebih best sekali, betul. lebih sihat dan sebagainya, that is something that you need to do lah. Betul. Wow, benda-benda yang kita jarang nampak kan. Tadi coach ada cakap pasal dia suka mengajar tau, and dia pernah mengajar. Dan betul dia lupa dia pernah tadi cerita-cerita dia pernah mengajar. Kat mana coach mengajar tu? Saya pernah mengajar banyak tempat, tapi salah satu sekolah saya pernah mengajar private school yang tadi tu, Sri KDU. Lepas tu saya pernah mengajar dekat School of Art untuk budak-budak. Lepas tu saya dah lupa, satu sekolah dah lama sangat, 10-15 tahun lepas. Tapi Sri KDU sekolah menengah. Dia ajar apa? Saya ajar art. Yang lain pun saya ajar art. Saya banyak ajar art. So art is supposed to be fun. Satu yang saya suka seni, sebab seni masa dulu, ingat tak dulu masa kita ada art attack? Betul. Art attack, ingat? Yang dia buat on live benda tiba-tiba kita. So dulu itu rancangan yang paling saya suka. Cara cakap dia. Betul. So presentation dia. So macam mana dia buat orang suka. Yang peliknya, art attack ni bukan budak-budak je tengok. Orang tua tengok. So aku pelik semacam mana kan. So waktu tu sebab saya mak bapak saya family saya jenis yang pendiam tau. Yang kuat agama, pendiam. Saya memang daripada kecil diajar untuk tidak bercakap dengan orang sangat. Kalau tak kenal tak payah cakap. Tak ada sebab nak bercakap, tak payah cakap. So kita orang family yang pendiam lah. So kat family saya seorang je banyak bercakap. So saya tengok macam mana. So bila masa nak masa nak perbaiki diri untuk buat apa yang saya buat sekarang, saya apply apa yang saya belajar lah. So macam kalau dalam video-video saya pun saya cuba buat macam video saya tu macam saya bercakap dengan budak 5 tahun. So saya cuba sedaya upaya untuk bagi orang faham and nak bagi orang seronok. Sebab niat kita bukannya sebagai seorang personal trainer, kami sepatutnya memang membantu orang. Tapi kesilapan yang banyak kami buat, saya pun dulu buat, is kami membantu orang untuk memahami kami. Untuk faham apa yang kami nak ajar. Sebenarnya we should understand that. Kita yang sepatutnya faham dia, apa masalah dia, dan kita cuba dia faham macam mana nak ubah persepsi dia dan masalah dia. So kalau kita cuba bantu dia ikut cara kita gagal. Betul. Tak ada orang boleh tiru cara kita, tak mungkin. Betul. Tapi kita boleh buat dia ubah diri dia ikut cara dia sendiri. Sebab bukan semua orang nak jadi bodybuilder, bukan semua orang nak jadi marathon runner, bukan semua orang nak ni. Kadang-kadang ada orang ni dia hidup dia kerja and dia cuma nak sihat je. Betul. So kita bagi dia have fun. So bila dia faham, dia seronok, dia boleh maintain tu, saya sangat bersyukur lah. Bila cakap macam tu, I remember this one thing about saying my boss pernah cakap, you don't listen to reply, you listen to understand. Betul. Sebab normally communication tak kira lah antara siapa pun kat dalam dunia ni, kita akan dengar macam kita nak jawab tau. Especially bila kita present, kita menjual, kita jadi salesperson ke apa benda ke, we tend to nak reply, nak dengar ni sebab kita nak reply, nak bantah dia cakap ke, nak potong dia cakap ke, benda semua tau. Tak payah buang masa. Which is a very wrong concept. Even dengan anak-anak tau. Macam dengan anak I pun so cakap macam dia cakap dia tak faham pun kadang-kadang. Tapi kita jangan nak stop dia supaya dia cakap dengan betul. Kita try to faham apa benda yang dia cuba nak sampaikan, instead of kita reply, kita dengar nak reply dia. Betul. Wow, good insight daripada seorang guru dan fitness trainer. Alright, bila saya buat journey saya daripada YouTube, kalau coach tahu saya punya YouTube dulu memang tak ada kena-mengena pun dengan apa pun saya buat sekarang ni lah. Dan orang YouTube pun saya sekarang pun dah menyampang saya. Sebab YouTube ni dia satu penyakit yang di mana kalau dia minat kau dengan A,
dia akan minat kau kat situ je. Betul. Kalau kau buat benda lain kan, mampus kau, dia tak akan layan kau langsung. Betul. Setuju. Which is I don't care. Sebab my mission adalah pasal nak buat YouTube, I nak cari followers je. Macam, best ni kalau buat ni kan, ada 1,100 silver play button apa semua tu kan, buatlah. Dah dapat tu, dia dah lost fire. Dia tak ada fire lagi kan. Sebab I buat seorang, so dia tak ada fire nak kejar apa lagi kan. Sebab target aku tu je. So macam okay dah relax, apa benda semua macam aku nak buat something lah, nak try benda baru lah. Try TikTok pula. Tapi takkan aku nak buat benda sama kan. Aku nak workout lah, try kurus kan. Try lah saja post kan. Ada orang minat pula. Lepas tu banyak suka, orang suka tu, jadilah benda ni. So and what I realise is culture kita lah. The taboo of fitness ni. I nak tanya coach pasal kita punya orang ni banyak tak into this kind of lifestyle. Semua banyak sebab tabu tau, benda-benda mitos ni. Contoh paling senang lah, engkau berat, engkau tak boleh lari, engkau tak boleh tu, apa semua kan. Tapi sebenarnya betul, berat tak boleh lari. Tapi tengoklah apa benda yang you buat. Yes, betul. And like I always said, cari orang yang betul. Okay, itu satu. Lepas tu belum bagi pasal makanan, pasal air lah, apa tak boleh nak kurus, tak boleh minum air sejuk lah, nanti lemak berkebuku lah. Dan kita punya masyarakat kita banyak tak buat benda-benda ni semua sebab kita dengar orang kata. How severe coach boleh nampak dekat dalam your circle yang jumpa you as client ke, netizen ke, benda ke, how severe our culture dengan tabu ni? Okay, sebenarnya sangat-sangat severe, sangat pening sebab saya kadang-kadang saya buka TikTok, buka YT, buka Instagram, semua ni saya nampak benda pelik-pelik. Lepas tu kadang-kadang saya nak masuk live orang, saya nak marah. Lepas tu saya fikir balik, ini cara dia, kita biar ada cara dia. Macam saya pun macam nak kata, sebab tu saya cuba fleksibelkan diri saya. Hari tu saya ada plan nak besarkan badan. I follow you tengah bulking, tengah makan. Memang tengah bulking. Tapi sampai satu tahap bila saya dah capai 77 kg, saya tak boleh nak berlari. Was like too heavy. So saya cuba ringankan sampailah berat saya 75. Okay, ini ringan, aku boleh bawa 75 ni. Okay, tak ada masalah, aku boleh bawa ke batasan 75. So saya kena fleksibelkan diri. So tadi awak cakap tadi orang berat, sebenarnya orang berat boleh berlari kalau dia dalam pace yang sepatutnya. So kalau saya 77 kg, mungkin saya tak boleh nak buat 21 km. Mungkin saya boleh buat 5. Jangan kata 3 km aku pun dah pening. Saya pernah try. Saya sebenarnya niat nak lari maraton ni dah lama. Dah lama, so kita orang dah try. Tapi baru sekarang kita orang dapat lunaskan sebab saya ada masa free sikit. Sebenarnya mitos ni ada bagus, ada tak bagus. Mitos ni dicipta oleh mereka yang takut untuk berubah. Sebab tu dia create satu cerita untuk membuatkan semua orang pun takut macam dia juga dan ikut cara dia. Dia justifykan dia punya ketakutan. Yes. So orang yang berani takkan bertanya pun apa yang bakal berlaku. Orang berani, dia akan cuba berfikir bila masalah tu berlaku, okey, kita atasi masalah ni, ada masalah. Okey, dah. Sebab kena faham semua benda yang berlaku sebab qada dan qadar. Betul. Allah yang bagi, yang benarkan. Sampai sekarang saya pegang benda tu. So kalau katakan you kata you makan nasi, you gemuk. Makan nasi tak buat you gemuk. Yang buat you gemuk sebab you makan banyak sangat nasi tu. Air sejuk tak buat you keraskan lemak. Ada banyak benda lain yang boleh keraskan lemak you. Lemak dengan badan atau otot kita ni adalah satu sel yang sangat-sangat sempurna Allah cipta. Ada bersebab semua. Ya, bersebab semua dia ada fungsi. So dia tak boleh ada yang terlebih, tak boleh ada yang terlalu kurang. So semua benda kena balance. Itu yang kita cuba tonjol, itu yang saya cuba tonjolkan. Sebab tu untuk membantu orang faham macam mana mitos ni boleh berlaku. Sebab mitos ni dia diberitahu secara senyap dan diberitahu secara seronok. Contoh makan nasi boleh buat gemuk. Oh ya ke? Allah, aku baru tahu. Macam fun, seronok kan. Tapi macam mana kita atasi pula personal trainer makan nasi tak buat kau gemuk lah. Macam kita nak marah kan. Macam mana mitos ni boleh masuk dalam otak kita? Sebab dia disampaikan dalam bentuk kelakar, funny, seronok. Kenapa personal trainer atau peringatan memberitahu bahawa mitos tu ada mitos tak masuk dalam otak? Sebab kita beritahu dalam keadaan yang garang. Betul. Kita beritahu dalam keadaan yang memaksa. Kita dah reject awal. So orang tak boleh nak ni. Faham. Macam mana orang boleh terima mitos ni? Sebab dia diceritakan, kenapa minum air sejuk ni? Sebab minum sejuk nanti bekukan lemak, nanti kau tak boleh ni. Ini kita nak lawan balik. Jangan, mana ada tipu. Kenapa tipu? Tipu. Kita tak bagi sebab, kita tak beritahu kenapa. So dia jadi macam
tak mungkin boleh adaptasi. Betul. So sebenarnya antara sebab kenapa mitos ni masih lagi berlangsung kepada semua orang yang all the fitness influencer kat luar sana, kenapa mitos ni masih lagi ada wujud, is because cara penyampaian kita untuk mengatasinya tidak berjaya. Tidak sampai. Macam saya pun, saya pernah kena backlash. Orang kata saya promote, orang kata sport reduction. Tapi orang tak pernah tengok video saya sampai habis untuk faham. Setiap kali saya kata, okay guys, ini senaman untuk ni perut. Lepas tu jom saya cakap, guys, tak ada senaman untuk ni. Nak kalau kebal perut, you kena jaga makan lah. Tapi at least saya buat orang bersenam sampai ke hujung. Betul. Kan? So sebab itulah cara penyampaian tu dia kena ubah. Orang yang faham, orang yang tak faham. So macam mana kita nak bantu masyarakat kalau kita sendiri pun merigidkan otak kita, mengcomplicatedkan sampai sekarang saya sebenarnya susah hati bila orang cakap nak kurus kena buat calorie deficit. Boleh tak engkau cakap calorie deficit tu apa dekat orang tu supaya dia mudah faham? Ya. Lepas tu dia terangkan lagi complicated. You kena check dekat internet, ini kalori internet ni, DCE kita berapa, kena ni. Kalori. Apa salahnya kau buat lagi mudah? Okey bang, abang biasa makan berapa kali sehari? 3 kali. Apa abang biasa makan? Okey, cuba kurangkan sikit portion tu. Mungkin abang ni sikit je abang kurangkan. Abang nampak perbezaan dah? Okey, cuba abang kurangkan lagi. Abang dah dapat bentuk badan yang abang impian? Okey, cuba maintain in that condition. Bagi cara yang mudah. Betul. Macam orang nak tambah berat badan sampai sekarang kata makan banyak. Saya selalu suruh darab 2 je. Sibuk, turun. Tepi. Kalau nak besarkan badan, daripada dia pening kepala nak kira kali 11, darab 2. Kalau dia biasa makan 3 kali sehari, jadi 6 kali sehari. Betul. Atau kalau dia tak mampu, tambah 1 dulu, pelan-pelan bertambah lagi. So bila you bagi penyampaian macam tu, orang ini rupanya kalori surplus. Ini rupanya kalori deficit. Berarti dia faham, baru dia faham. Kita kena faham otak kita macam mana otak yang orang yang belajar master PhD. Betul. Nak masuk dalam orang yang duduk kampung yang tak belajar apa-apa. Betul. The delivery matters lah. Yes. Benda ni saya notice apa tahu, sebab saya ada seorang background instructional trainer. Saya create modul dan sebagainya untuk training dan sebagainya. What I understand is kita punya masyarakat ni dah dilambakkan dengan information. Betul. Information sangat banyak. Ujung jari orang kata semua boleh dapat information. Betul. But one thing that you can cut through this noise of information is through story. Betul. Through storytelling, yang di mana bila kita sampai dengan cara yang wavelength yang betul, frekuensi yang betul, you can jive, that's why you can tackle. Betul. Itulah kelemahan bila katakan kita punya masyarakat, bukan tak ada information, tak ada ilmu, ada banyak. Tapi penerimaan tu tak tepat dan membuatkan understanding comprehension orang tu barai dan tersekat-sekat dan at the end of the day diorang tak buat apa pun dan kembali kepada normal biasa. Dia tengok benda tu susah. Macam beban tau. Aku percaya mitos lah, senang sikit. Betul bang. Itu dia, kita punya air dah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bila kita kata pasal culture, di situlah kita dapat lihat culture kita yang di mana Malaysia sekarang ni dah rank nombor 2 untuk obesity Asia Tenggara. Rank nombor 2 nasib baik. Nombor 1 tu pening. Kita dah turun, baru tahu ni tu. Alhamdulillah. Kalau tak selama ni dah lebih 5 tahun kita kat rank pertama. Siapa nombor 1? Brunei Darussalam. Kaya sangat tu. That's the thing. Bawah Malaysia. Lepas tu kalau tengok negara-negara yang sosioekonominya lebih rendah, kita akan nampak kat bawah, lebih bawah lah. So kita nampak the culture wise tu macam mana lah. Okay, bila kita cakap pasal culture ni, setuju ataupun tak coach, saya cakapkan kita punya culture pemakanan, kesihatan apa semua ni masih ditakut lama, like 50 years ago. Tidak. Saya tak setuju. Tak, maksud saya dia masih sama, kita mengekalkan benda yang sama. Tak setuju? Tak. Okay. Ada sebab saya kata macam tu. Alright. Bezanya sekarang dengan dulu, kita ada banyak social media. Dulu, kalau dibandingkan orang dulu, saya boleh bagi sebab banyak. Saya boleh bagi P. Ramlee, saya boleh bagi semualah pelakon-pelakon lama, tengok badan semua fit. Kenapa dia orang fit? Dulu kita ada kenderaan. Dulu dia orang pergi berjalan. Dulu kalau nak pergi mana-mana, saya ingat lagi. Saya ingat lifestyle. Saya ingat lagi mak bapak saya. Okay, ni cerita betul. Dulu masa saya dating isteri saya, bila tu? 8-9 tahun lepas. Okay. Kami suka berjalan. Tapi sekarang bila dah kahwin, jalan sikit je isteri saya tegur, tak nak lah jalan.
Saya pula jenis, saya memang suka parking jauh-jauh. Dan saya kalau naik tangga, saya lagi suka naik tangga, saya suka lagi berjalan. Sebab saya memang dah biasa. Kalau tak saya macam tak nak lah. So keadaan situasi berubah bila kita makin moden. Lepas tu social media sekarang dengan banyak food heaven semua tu kan. Benda tu jadi lagi susah dan orang dah lupakan kesusahan. Orang dah tutup mata dengan kemudahan, dia lupakan kesusahan. Macam saya, antara sebab kenapa saya suka bersenam, sebab saya memang food hunter, saya suka makan. Faham. Sangat suka makan. So you need to find the balance lah. So kalau orang kata kita ditakut lama pemakanan, saya kata tidak. Kita dalam satu era di mana hiburan adalah raja, dan hiburan adalah hiburan membuatkan kita alpa bahawa zaman dulu tu macam mana, kesusahan dulu tu macam mana. Sekarang orang nak beli kereta, lepas tu sekarang pun banyak orang nak naik lift. Orang tak banyak nak berjalan. Kalau katakan orang bersenam, dia orang anggap benda tu macam riadah biasa. Okeylah, aku pergi gym seminggu sekali. Kadang-kadang pergi gym pun macam sesuatu yang kena buat, bukan lifestyle. Bukan. Kadang-kadang pergi ambil gambar, lepas tu aku tak tahu nak buat apa hari ni. Tengok kat video 1 jam tak tahu buat apa, bla 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 bla, tak tahu. Lepas tu buat lari sikit, lepas tu dah bla. Macam running pun macam lari, lepas tu jalan, lepas tu lari. Seakan aku bersenam. Yelah, tapi janganlah sampai ke tahap macam tu kan. So kita sebenarnya, jujur cakap, kita dalam satu era baru yang kita semua alpa. Era yang membimbangkan. Kenapa saya cakap kita punya mentaliti pemakanan apa semua sama, macam 45 tahun dulu? Sebab apa tahu? Kalau kita tengok kita punya culture, lifestyle of breakfast, dengan nenek moyang kita makan bersama. Macam contohnya kita makan nasi bukit pada pagi hari. Okay, faham. Kan? Zaman tu mereka buka tanah. Yes. Kerja banting tulang, kebun dan sebagainya. Yes. Makan dia orang macam tu. Kita dah lepas moving forward 50 tahun, makan sama tapi lifestyle tak. Yes. Kerja kita dah buat makan sama tapi lifestyle tak sama. Betul. Tapi betul macam kau cakap, kita dah move di mana kita dah tak anggap jalan itu adalah satu daripada keperluan hidup. Betul. Masa zaman macam kau cakap dulu, jalan tu memang keperluan hidup. Nak pergi mana-mana tu jalan everything. And there's a reason why orang dulu pun dia balance. Dia, walaupun kata taklah makanan sihat, tak ada dia orang makan salman apa benda semua tu. Tapi life balance, and that's the culture kita berbeza bila peredaran zaman tu dah berlaku. And education. Bila cakap pasal education, contohnya macam pendidikan jasmani di sekolah. Saya punya pengalaman daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah, sampailah masuk universiti pun ada co-curriculum apa benda semua. Kita punya silibus benda tu adalah pergi sekolah, main permainan tau. Betul. The education part tu boleh saya katakan sangat-sangat kurang, boleh and close to nothing at all lah. Dia paling berbelajar pula. Okey, kenapa kena regangkan otot? Kenapa kena warm up untuk siapkan badan untuk aktiviti? Itulah paling maksimum pun. Other than that, dia hanya di mana satu waktu di sekolah untuk kita happy. Betul. Kan? From your perspective, apa yang macam as a fitness coach lah, katalah macam you seorang yang boleh mengubah something dekat dalam kita punya syllabus government, Menteri Pendidikan apa benda semua, apa dia yang you can change to make things a little bit better daripada apa yang kita ada sekarang? Wujud satu persatuan atau kelab sukan yang melibatkan riadah. So this kelab sukan is mungkin sebulan sekali supposed to join event running ataupun join apa-apa fun walk, apa-apa wajib. Lepas tu buat pertandingan, sama ada gambar. Sekarang orang suka ambil gambar kan. Lepas tu sekolah tu sepatutnya create satu Instagram punya page ke apa-apa. So setiap kelab sebulan sekali kena post gambar, atau seminggu sekali you kena post gambar aktiviti kat situ. Sekolah tu kena buat. So itu akan memaksa student untuk ambil gambar, atau cikgu dia beriadah sekali. Nombor 2, create satu gym yang tidak melibatkan peralatan yang perlu apa orang kata, selenggara. Peralatan macam kan kita ada yang dekat taman kan, peralatan macam tu kan. Create that sesuatu yang macam tu. And then just orang kadang-kadang lap atau kemas tempat tu seminggu sekali pun tak apa, suruh pembersih kemas itu sebenarnya tak apa, janitor dia. Lepas tu kalau boleh luangkan masa di mana budak-budak yang macam saya dulu boleh tahan nakal. So budak-budak yang nakal ni suruh dia lepak kat bilik tu. Suruh dah buat satu. Sebab budak nakal ni dia energi dia lebih. Dia nak kena channelkan energi ke tempat yang betul. So buat. Sebab antara kenapa saya berada di sini sekarang was because otak saya tak cakap sekolah tak bagus, tapi saya dapati bahawa
kadang-kadang budak yang nakal atau budak yang anda nampak terlalu aktif ni, dia bukan tak nak pergi sekolah, tapi dia dapati bahawa dia boleh buat lebih jauh. Dia boleh pergi, otak dia sebenarnya nak ke tempat yang sesuatu yang dia tak boleh nak capai. So dia dapati mungkin sekolah tidak, Bukan tempat dia. bukannya soal bukan tempat dia, tapi sekolah tak ada benda yang boleh Tak ada tempat yang dia boleh lepaskan benda tu. Faham? So saya rasa kalau ada gym yang macam tu, pusat sukan ke apa-apa, you consider satu bilik yang boleh buat macam tu kan, dia lebih seronok. Ya. Kadang-kadang manusia ni tidak perlu diajar dengan buku, tapi perlu diajar dengan pengalaman dan aktiviti. So you kena buat sesuatu. Itulah bezanya bila kita sebagai guru ataupun tenaga pengajar yang boleh find the right channel untuk student-student kita, dan tak terus melabel diorang ni adalah manusia macam mana. Kan kita punya culture sekarang dekat Malaysia, education part, Kita suka label. kita segregatekan dia seawal yang mungkin. Betul. Bodoh, pandai dan sebagainya. Sedangkan pendidikan tu, adaptasi pendidikan seseorang pelajar tu berbeza-beza. Ada yang tak boleh buat ni tapi dia boleh buat ni. Betul. Macam saya dulu kat sekolah kat Puncak Alam tau. Saya pindah Puncak Alam pada tahun 2000. Saya sekolah situ, dulu tanah tu tanah Felda. So sekolah tu geng-geng semua memang sekolah geng-geng orang Felda kat situ, benda semua. Dan kita tahulah macam mana orang Felda. Bila kata orang Felda tu memang yang rempitnya lain lah, yang tu apa semua kan. Kawan-kawan saya semua tu kawan saya. Memang anak-anak nakal lah semua. Yang gangster ni lain, yang ni lain kan. Tapi ada one day tu cikgu ni, dia buat apa tau? Dia set upkan grup budaya, seni budaya ni, dia buat tarian. Can you imagine mak-mak rempit ni semua join tarian, join zapin. Sedap. Dia macam bila kita fikir macam bila kan diorang yang cikgu ni pandai tackle this kind of group people tau. And muka-muka memang muka stok pecah rumah dia. Memang geng-geng saya semua tu memang berjoget sampai ke pihak kebangsaan apa benda semua tu kan. And they find their means tau. Dia find them kat sekolah dan dia really nak spend more time kat sekolah dan sebagainya. And that's how critical the education part system kat Malaysia ni lah. And bila cakap pasal education dan sebagainya, it starts from home juga. Betul. Kan bila kita pasal pemakanan dan sebagainya, bila isu anak tak makan sayur lah apa benda, itu semua kita berbalik kat rumah jugalah. Kita dah cakap pasal fitness, alright, tapi the interesting part of Hanif Lloyd, sepanjang aku follow dia dan sebagainya, kalau tanya betul-betul lah apa ni yang dia betul-betul nak buat, yang dia suka, dia tak cakap dia nak buat fitness sampai mati tau. Dia cakap dia suka bisnes. Dia suka bisnes. Dia seorang usahawan. Dia seorang yang want to do sales, yang buat promoting semua lah. Tell us more about your entrepreneurship punya part lah. Sebenarnya saya minat bisnes daripada dulu, daripada kecil. Saya pernah terfikir masa tu saya darjah 5. Saya nak masuk sekolah menengah. Saya terfikirlah. Lepas tu saya dapat satu mimpi. Mimpi tu saya bangun, masa tu darjah 5, saya bangun, saya mimpi saya pegang sijil. Macam diploma. Lepas tu saya cerita kat bapak saya. Bapak dia sekata, tahniah, tak lama lagi nanti kau dapatlah benda tu. Lepas tu start daripada situ kan, otak saya macam terfikir, apa benda bapak aku cakap, apa benda ni. Lepas tu saya nampak bapak saya waktu tu bawa bawa proton perdana. Lepas tu saya nampak kereta Mercedes, saya nampak ni, saya dapat tahu Mercedes tu harga dia 300,000. Saya tanya, ayah, berapa harga perdana ni? 80,000 je. 80,000, 300,000, 80,000. Ayah, masa aku darjah 5, aku tanya bapak aku, ayah, berapa ayah bayar bulan-bulan ni? Oh, ayah bayar tak mahal sangat ni. Bulan-bulan ayah bayar 800 je. 800. Lepas tu aku tengok kereta Mercedes tu 300,000. Otak aku buat kira-kira. Jadi maknanya dia bayar 3,000. Gaji berapa banyak perlu aku dapat untuk bayar 3,000 Mercedes tu. Lepas tu aku fikir, aku selalu tanya mak aku, ibu, gaji pegawai berapa? Ya, kita selalu tanya dulu 2,000 atau macam, gaji bapak mak aku sekretari, dia uruskan semua gaji dia tahu. So dia cakap pegawai bank selalunya gaji dah 4,000, 3,000. Itu pun kalau kau dah senior. Oh ya ke? Tak cukup tu. Lepas tu aku fikir, macam mana dia boleh dapat tu? Lepas tu sampailah aku masuk universiti, aku dapat tahu untuk ada gaji 10,000, kau kena jadi lecturer yang berpangkat senior, baru kau boleh dapat gaji dalam 14,000. So daripada belajar universiti tu, aku terus target aku nak jadi lecturer lah. So aku belajar sampai master. Sampailah bila aku belajar master, aku selalu buat research benda ni. And then masa aku tengah ni dalam kelas, aku tengah dalam kelas, lecturer aku tengah mengajar. Masa dia ambil master fine art. Lepas tu kan, otak aku terus terfikir, Ferrari harga dia 1.3 juta. Kalau aku buat pinjaman, maknanya bulanan paling kurang pun
dalam akaun aku kena bersih dalam 30,000 40,000. Lepas tu aku kira-kira gaji. On the spot otak aku terus klik kan. Aku terus cakap dengan lecturer aku macam, "Sir, kejap sir, I have to go to the toilet." Dia benarkan lah. Yang kelakarnya aku beritahu dia, aku bawa terus beg aku keluar. Tak balik dah. Aku terus bawa kereta aku. Pasal aku drive Istora. Aku terus belah balik. Aku duduk diam sekejap fikir, malah nak belajar, malah nak ambil master dah. Aku terus berhenti master on the spot. Aku terus research macam mana aku nak terus capai impian aku. Aku terus masa itulah start otak aku fikir. Masa tu aku dah mengajar dekat SDKDU. Masa itulah otak aku terus macam, okay, apa yang aku kena buat sekarang? Aku kata, okay, aku nak kena berhenti SDKDU. Lepas tu masa tu kebetulan kawan aku dia nak buka daycare, dia tengah cari partner. Aku terus contact kawan aku, aku nak, dia punya girlfriend nak buka daycare. Kawan aku ni dia businessman juga. Dia kata, okay lah, you partner dengan my girlfriend. Okay lah, aku partner dengan girlfriend dia. Kita orang buat pinjaman. First business saya gagal. So kita orang belajar pap. Lepas tu okay, tapi aku masih lagi pasang impian. Ini adalah impian aku nak buat. Aku nak ada Ferrari, aku nak tu semua tu. Aku kena ada paling kurang pun 1 bulan bersih 100,000. Otak aku fikir macam tu je. Aku kena buat sesuatu ni, kena buat sesuatu. So buat. Lepas tu sambil tu waktu tu satu sebab aku faham konsepnya you kena belajar. Masa otak aku betul-betul klik masa aku 6 bulan jadi gelandangan. Masa 6 bulan jadi gelandangan tu, aku buat bisnes gadget sebab masa tu aku duduk dekat mamak, guna wifi mamak. Aku pun research sampailah aku jumpa banyak quote, jumpa banyak orang yang banyak bagi motivasi. Dia cakap apa, aku baca, lepas tu aku tulis. Aku tulis, oh ini aku kena buat, ini aku kena buat. Lepas tu dia cakap kan, lepas tu aku lupa dah quote tu cakap. Dia kata apa? Dia kata orang yang garanti berjaya adalah orang yang suka bersenam. Dia cakap dekat situ sebab orang yang bersenam adalah orang yang disiplin. Dia cakap dia lebih percaya dengan orang yang suka bersenam daripada orang yang suka buat bisnes. Sebab orang yang buat bersenam, tak kisah hujan, tak kisah sakit, tak kisah tak ada duit, dia tetap akan pergi bersenam. Tapi orang bisnes, kalau dia gagal, mungkin dia menyesal dan dia mengalah. Dia tak buat lagi. So bila aku macam, aku kena start bersenam betul-betul ni. Waktu tu lah masa umur aku tu, aku macam, okay, aku nak masa start betul-betul konsisten bersenam masa umur 20 berapa? 27 betul-betul konsisten, tak berhenti langsung. So aku betul-betul buat sampai sekarang aku kat sini lah. Sebab tu aku jadikan fitness as a business. Dia mengajar aku untuk sentiasa berdisiplin. So lepas tu aku kembangkan otak aku lagi. Lepas tu masa waktu tu orang tak buat bisnes online sangat. Masa tu bisnes online gila dekat Facebook lah. Facebook ads, semua kan. Tapi orang buat bisnes tak tunjuk muka. Aku rasa aku orang pertama yang jual gadget tunjuk muka. Faham. Gadget apa time tu? Masa tu aku jual handphone clone, banyak benda lah. Aku jual power bank, accessories. So aku belajar daripada pengalaman aku. Bila kau nak popularkan atau kau nak upkan bisnes kau kena tunjuk muka. So start daripada situlah aku jual muka aku lah. Aku tunjuk muka aku banyak kali, buat banyak video. Lepas tu masa aku dating dengan isteri aku pun, isteri aku faham, ini kerjanya aku wajib buat. So aku akan bangun pagi pukul 4 just nak suasana tu cantik. Kadang-kadang tempat tu sunyi pukul 4 pagi, 2 pagi kan. Kita orang, aku akan paksa, isteri aku memang faham, pukul 2 pagi kita orang bangun. Masa tu aku dating dengan isteri aku drive lah. Aku mengantuk kan, aku tak larat. Aku buat video pukul 2 pagi babe. Kita orang sebab kita nak lighting tu cantik. Ada basketball court hari tu. Dia nak lighting sebab tak ada orang. Lepas tu masa tu tak ada mikrofon. So aku kena suasana senyap, bising. So kita orang masa tu kita orang beli handphone. Masa tu duit tak ada. Kita orang aku dating dengan dia, tapi kita orang usaha juga. Itulah, dan dia bawa aku ke sini lah. So kenapa aku sangat minat bisnes? Sebab aku rasa mungkin bagi aku semua benda ni Allah dah tentukan. Kenapa aku minat seni art? Sebab tu video-video aku macam ni, aku nampak benda yang aku perlu sampaikan tu macam mana, dan macam mana colour apa aku kena buat. So bila aku belajar art, aku apply dekat semua video aku. Lepas tu fitness adalah salah satu cara yang bukan senang nak tarik orang, tapi ini adalah apa yang orang perlukan. Betul. Dan benda tu aku minat. So bila benda tu aku dah minat, aku seronok, aku enjoy, dia jadi lebih senang sebenarnya. So kalau you tanya saya, fitness ni sebenarnya bukan minat, tapi fitness ni adalah hidup, keperluan. Kan? So sebab dia macam solat lah. Kalau setiap hari you wajib solat 5 waktu, saya setiap hari wajib bersenam.
Faham. So dia bangun pagi daripada dia memang saya automatic walaupun balik kampung tak ada gym, I would do something. I would just go run, aku akan lari, aku buat pull up 100, buat push up 100. Tapi business memang adalah minat. Aku minat interaksi business tu. Faham. Oh, so the fitness part of your life really push you to do business even better lah, dengan ada disiplin dan sebagainya lah. So itulah lahirnya macam-macam, and you never give up. Dah pernah bankrupt, tak pernah menjadi business tu, dah pernah jadi gelandangan, and you still going on. And jom kita tunjuk apa benda ni ada. Apa dia? Siapa tak kenal Hanif Lloyd dengan cambalnya. Bila kata cambal lah, MRP ni lah, mana keluar dulu bang? Sebenarnya MRP ni kita keluarkan dulu. Tapi ni yang version nombor 2, kita version coklat. Dia version peanut butter. Saya sempat beli peanut butter. Alhamdulillah. Kenapa keluar? Sebab waktu tu saya sebenarnya mati akal lah. Sebab kita orang dulu buat produk lain, kita buat produk orang. Kita tak pernah buat produk sendiri. So me and my wife, kita orang kata macam fikir, okay, yang ini dah sampai satu masa, you kena keluarkan produk sendiri. So kita orang keluarkan, dan kita orang tengok, kita tak fikir apa yang orang perlukan, kita orang fikir apa yang saya perlukan. So waktu tu saya sebenarnya kata sebab kenapa saya memang tak boleh minum susu. Saya minum susu, so tak boleh lah. So sebab tu kita orang keluarkan pea protein. Dan waktu tu research dekat Malaysia mengatakan pea protein untuk bagi rendah lemak, rendah gula was preserve peanut butter. So kita tak boleh keluarkan pizza lain tau. Memang tak boleh. Okay, patutlah tak macam rare tau, kan? Protein yang keluar peanut butter ni. Itulah. And I'm sucker for peanut butter, sebab tu aku beli. Dah. So kita orang tak boleh. So kita orang macam stress level tinggi lah. So macam apa patut aku buat. Lepas tu nasib sebenarnya pizza coklat yang keluar tahun baru ni, kita orang sebenarnya jumpa kawan kepada kawan. My friend Jason Chua, bodybuilder tu. Jason. Dia ada kawan. So kita jumpa dia, borak-borak dengan dia. Dia kata dengan saya, kami boleh keluarkan perisa coklat, pea protein, tak ada tak ada gluten, tak ada soya, langsung tak ada krim. Dia kata boleh, dengan peratus lemak yang lebih rendah. Even better than previously. So peratus lemak dia lebih rendah. Cuma gula kita terpaksa naikkan sikit, kalau tak rasa dia haram. Tak rasa apa-apa, langsung sakit. Okay. So gulanya ini satu scoop 0.5, masih 0.5, yang sebelum ni 0.2. So beza sikit je. Tapi still tolerable. Saya still dalam jumlah yang sangat sikit lagi lah berbanding lain. So sebab tu macam saya selalu beritahu semua orang, you masih lagi boleh enjoy life, pada masa yang sama you boleh masih lagi jaga badan. So kita keluarkan satu produk yang boleh bantu orang rasa coklat, tapi masih lagi menjaga badan mereka. Saya cakap jujur, if you ambil yang ini, you memang susah gila nak gemuk. Satu scoop 58 kalori. Kalau you bedal kalau you bedal 10 scoop pun baru 580 kalori. Lepas tu dengan satu scoop 10.5 gram of protein. Kalau per serving kita ada 21 gram of protein. So macam you susah lah nak gemuk dengan ini. So macam sebab tu kita orang keluarkan. So macam saya kata, matlamat kami adalah untuk membantu lebih ramai orang untuk just like lebih selesa. Tak, lepas tu kan, bila I first tengok you punya keluar pea protein dan sebagainya, I dapat tengok comments tau. Comments, kenapa tak whey, kenapa ni, boleh ke makan protein daripada apa dia panggil tu, tumbuhan vegan apa benda semua tu kan. Itu dari situ saya nampak di mana kita punya masyarakat masih kurang pengetahuan tentang your body, your muscle doesn't care what protein came from. Betul tak? Betul. Kan? Sebab you makan pea ke, you makan protein daripada daging. Protein is protein. Protein is protein. Dia tak ada tiba-tiba badan kau rasa je, ni protein daripada soya, kurangkan sikit ambil. Tak. Dia cuma kalau protein shake, kita sarankan you ambil sama ada whey, mask ataupun pea, sebab soy tak ada BCAA. Faham. So bila tak ada BCAA, sebab kena faham protein shake fungsi dia just untuk recovery saja sebenarnya. So itu fungsi. So kalau you beli protein soy, kalau nak rasa kenyang, yes boleh. Tapi kalau untuk recovery, untuk sportsman, kita sarankan antara tiga tu lah, pea, whey ataupun mask gainer lah. Baru dia ada BCA tu yang membantu. Dia amino acid, branching amino acid. Betul. Lepas tu yang dua ni cambal. Cambal sebenarnya bukan produk saya. Ni produk Coach Champ dengan Coach Champ punya produk. Tapi antara sebab kenapa saya suka, sebab saya banyak perap ayam saya dengan ni. Oh, you buatkan dia seperapan? So kita orang just isi saya, kita orang bukan malas tapi kita orang suka, seronok. So what we did is, kita just ambil ayam, potong dada ayam, potong, letak ni gaul, letak dalam air fryer. Lepas 20 minit 30 minit keluarkan, dah makan dah. Uish, senang je. Tapi dia menggunakan nama Lloyd, Cambal Lloyd. So memang dia bukan produk you, tapi you part of the itulah. Cantik. Apa membezakan
sambal ni dengan sambal-sambal lain yang tak yang bukan untuk kesihatan dan sebagainya, apa yang special sangat sambal ni? Ada nama aku. So kalau ada nama lot itu kau faham je lah. Okey lah tu, betul lah tu kan. Stevia is one of the sebenarnya macam kita orang cakap, okay, perbezaan yang betul-betul yang dalam my mindset is, macam saya kata sampai sekarang, yang perlunya kita sebagai fitness practitioner atau fitness influencer buat is memasyarakatkan fitness. Betul. Sebab tu saya keluarkan produk yang boleh semua orang pakai, bukan saja bodybuilder, runner, semua orang biasa. Kalau you tak bersenam pun you boleh ambil pea protein ni as a meal replacement, jadikan sarapan, campur dengan apa-apa. Lepas tu cambal ni selalu orang kata is mahal because untuk kesihatan, tapi saya memasyarakatkan semua benda yang untuk sihat ni, saya nak memasyarakatkannya tau. Make it available to public. Ya, so jadi orang tak macam rigid, macam ini untuk diet je, ini untuk, no, semua orang boleh. Apa sebab kenapa Mak Saleh, kenapa orang negara luar, kenapa badan dia kita nampak dia tegap, fit? Betul. Because dia dah amalkan ni. Dia anggap benda ni, dia tak anggap benda ni macam diet tau. Dia anggap benda ni macam biasa. Kau makan dada ayam, dia tak cakap pun diet. Tak ada. Tapi sebenarnya diorang lah yang menggunakan perkataan diet tu secara betul, which is pemakanan seharian. Yes. Kan, diet is your normal daily diet tu adalah pemakanan seharian you. Kan? Cara dia mengambil pemakanan seharian itu begitu. So kalau you nak tahu, dekat Mak Saleh, diet tu tahu tak dia anggap apa? Apa? Diet tu bila engkau makan sayur je, dia anggap tu diet. Tapi kalau benda lain, engkau makan macam randomly semua makan, dia anggap benda tu biasa. Dekat Malaysia, dada ayam anggap diet. Kan? Makan pasta kosong anggap diet. Tak makan berlapar anggap diet. Kalau kat negara Mak Saleh, bila kita nampak engkau makan sayur pada pagi sampai ke malam, are you on a diet? Dah. Itu je. So sebab tu macam pelik. So that's why antara saya, ramai tanya saya kenapa tak keluarkan whey, kenapa tak keluarkan BCA, kenapa tak ni, sebab manusia paling penting untuk just kekal sihat, cergas masa recovery, nak saya kenyang is protein. Ya, betul. Lepas tu saya keluarkan protein. Saya tak keluarkan benda lain. Kan? Sebab bila kata kita pasal BCA lah, creatine lah, itu dah lebih spesifik sangat. Untuk performance. So performance untuk setengah golongan saja kan. Saya bila coach cakap pasal memasyarakatkan fitness dan sebagainya, my family, cousin kita orang ada buka satu gym tau. Gym dekat Taman Tun. Gym tu berbeza dengan gym shop lot yang biasa orang pernah pergi. Biasa kalau kita bila associatekan gym shop lot, kita akan terbayang abang-abang hardcore semua. Tetapi tempat ni Wow Fitness Taman Tun. Wow Fitness. Ya. Aku pernah pergi. Itu adalah family. Itu adalah gym yang di mana mereka nak menggalakkan student, family, perempuan especially, sebab tu dia ada fitness trainer perempuan. Jadi community sendiri untuk memasyarakatkan fitness. Dia tak nak tabu kan bila kata gym dia. Abang-abang yang gelak besar yang benda tu, which is frankly speaking boleh menakutkan setengah golongan yang ingin pergi ke situ. Betul. And the best part of benda ni, bila saya tengok kat Malaysia, masuknya Decathlon, I'm very very happy. Dengan ada Decathlon ni, dia macam dia lebih membantu. They make the sport accessible. Accessible to everyone. So kita nampak kalau orang masuk kedai sport ni, badan dia fit. Ni yang masuk kedai sport, badan dia ni main sport ke? Tapi it's fun. Everyone. Kalaulah saya ada Decathlon masa saya sekolah, dah tak pening dah cik seluar kriket, baju kriket, bag kriket. Betul. Saya main kriket masa sekolah. Nak cari paling dekat Australia. Barang import kan, barang UK daripada India apa semua kan, which is mahal. Sekarang ni Decathlon save a lot of life lah bagi saya. Betul. And betul lah bila kau cakap memasyarakatkan ni, he play a huge role. We play a huge role. Setiap manusia perlukan main peranan masing-masing. And there's a reason why aku start buat benda ni. Bila kata nak memasyarakatkan ni, saya buat satu gang tau coach. Macam coach masuk saya punya gang tu, Lembap BF running gang tu. Sebab diorang ni nak to be belong to each other. Sebab bila kata orang yang lari-lari slow ni, bila dia join yang grup-grup yang sedia ada yang dah lama ni, dia rasa inferior sebab dia slow. And bila pergi join bersama-sama, terus terang lah orang cakap, orang yang berbadan besar yang gemuk ni, bila dia berlari ke, dia buat aktiviti nampak buruk. Obviously dia orang akan ada satu skeptical, mindset malu macam tu kan. So bila ada dalam grup ni, mereka akan lebih rasa open. Betul. And saya suka shock bila apa tau, bila seorang post satu hari, okay dah 5 kilo, tagline dalam tu, janji apa? Janji gerak. Betul. Lepas tu orang hantar pun, aku boleh start,
Kau hajar aku pula, aku letak 10 kilo lah. That competitiveness tu yang membuatkan orang rasa macam benda fun. And saya nak buat running streak Ramadan tu. Okay. Dah dapat sponsor, ada hadiah apa semua. Running streak Ramadan tu saya nak buat on daily adalah aktiviti lari paling sikit satu batu ataupun 1.6 km running or walking. Kenapa saya nak buat macam tu adalah sebab bila kita kata pasal Ramadan, everyone was like kenapa kena workout ke, kenapa ni nanti tak ni macam mana apa semua. Diorang lupa yang di mana bila kita workout daripada waktu pagi hari ataupun dia ujung-ujung tu membuatkan kita can have more energy untuk pursuing the day tau. Contohnya macam dia buat sejam sebelum Ramadan, sebelum buka puasa. Dia lari ke jalan 1.6 km 15 minit 20 minit, dia akan feel much more energetic untuk dia buat tarawih pada malam harinya untuk sambung. And saya buat running streak pula adalah untuk diri saya untuk kontrol makan. Tak adalah saya membaham macam orang gila pada waktu berbuka. Sebab saya tahu mungkin kalau saya tak lari sebelum buka, mungkin saya nak lari lepas tarawih. Betul. So saya buat macam tu lifestyle saya. So bila kata pasal Ramadan pula, orang start tanya coach macam-macam kan. Betul. So apa yang coach boleh sampaikan dekat ruang luar sana before Ramadan, mungkin video ni keluar sebelum Ramadan dan sebagainya, how to make them prep for Ramadan, to make them a better person as a Muslim and also as a person yang nak stay healthy. Okay. Kalau secara sebenar pengalaman saya sepanjang menghadap Ramadan, saya belajar banyak benda, dan apa yang saya belajar is Ramadan sama macam bulan lain, perbezaan is kita Ramadan. Betul. Dan Ramadan adalah satu bulan yang sangat-sangat mulia. Sejahat-jahat saya pun, berpuasalah anda. Itu saja. Kita. So ini yang saya cakap kepada semua orang. Macam saya punya preparation adalah saya dah prepare awal. Nasib baik Allah beri saya peluang bekerja sendiri. So saya dah setkan di mana bulan puasa memang kita orang banyak kerja, kita orang melibatkan malam. Kita orang kena pergi buat video dekat buffet, kita ni semua malam, petang dan malam. So saya akan bulan puasa saja saya akan tidur siang. Saya lepas solat subuh saya tidur sampailah ke Zohor. Lepas tu baru saya start kerja. And so itu yang pasti lagi kita orang dah siap. Saya dengan staff kita dah bersedia daripada awal. Nombor 2, anggaplah bulan Ramadan ni macam bulan-bulan biasa. Kau nak bersenam bila kau bersenam. There's no specific time. If you larat, you mampu, you buat. Kalau katakan you tak mampu nak bersenam, tak payah buat. Sebab you kena faham, bukan senang tau you jumpa 1 bulan dalam 1 tahun, you dibenarkan untuk solat 8 waktu dan dia punya pahala tu macam bertahun-tahun. Kan. So untungnya umat Nabi Muhammad ni. That's why saya kata rugilah kalau bulan puasa you fikir nak cutting, nak bulking, aku nak prep untuk marathon nanti bulan 5 ada marathon. Tak payah. If you rasa tak boleh, tak boleh. Sebab tu saya dah sediakan diri awal. Antara sebab sebenarnya saya sepatutnya join marathon. Saya sebenarnya bulan 1 patutnya ada 1 marathon saya kena join. Tapi saya cancel sebab saya bincang isteri saya yang lebih you campak diri you terus 21 km. So kita buat tu bulan 2. Lepas tu sepatutnya bulan 3 ni ada 1 marathon saya join kat Merdeka, saya lupa. Tapi saya cancel sebab saya nak sediakan diri saya untuk Ramadan. KLCT. Yes. Patutnya saya join hari Ahad ni kan. Tapi saya tak nak sebab saya nak sediakan badan saya untuk Ramadan. So bila Ramadan pula kita ni, so itu pengorbanan yang saya sendiri buat. Saya tak fikir dunia sangat. Saya fikir macam Ramadan kita sebenarnya setiap tahun memang saya dah fikir macam prep untuk Ramadan. Betul. So aku sediakan diri aku, kerja aku, saya dah bincang dengan semua klien saya, semua yang suruh saya buat video. Saya cakap dengan awal daripada tahun lepas, cakap dia kata bulan Ramadan macam mana? Bulan Ramadan kita orang buat video malam tau. So if you ada job nak kita orang buat promote malam, petang sampai malam kita orang buat. Ya ke? Kalau ini saya cakap dia orang terus. Saya malam pun akan tidur 1-2 jam, tapi siang saya akan tidur lebih lama. So saya cerita dengan dia orang, dia pun faham. So kita orang dah sedia daripada awal. So kepada anda yang mungkin tidak bersedia, pesanan saya adalah relax, chill. If you sempat-sempat, apa salahnya sebulan tak bersenam kerana you nak pergi tarawih? Apa salahnya kalau sebulan you tak dapat nak jaga makan sebab you nak tunaikan ibadah? Kan? Apa salahnya kalau you guys korban sikit 1 bulan? Sebab anda kena faham, Rasulullah korban terlalu banyak untuk kita berada di sini. So bila orang tanya saya dengan saya Ramadan macam mana, anggap macam bulan biasa. Dia tak ada perbezaan langsung. Cuma satu je, kalau you buat baik, you dapat
pahala beratus-ratus kali ganda. So hayatilah. Saya Ramadan saya dah plan, I just want to enjoy with my family. Kalau dan kepada ni adalah ucapan saya kepada semua hotel dan semua ni, bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan saya buat review buffet hotel free. Satu syarat je, saya dibenarkan bawa family. Itu je. Selalunya saya charge satu video nak dekat 1,000 lebih. Tapi for bulan Ramadan semua free. Yang penting melibatkan makanan. Nak saya belum start Ramadan dah kena, kita dah start buat review. Itulah. Review buffet. Aku dah pening dah ni. Aku memang kalau start bulan Ramadan, bulan lepas dia tak buat, tapi tahun lepas tak buat, tapi tahun ni kita, isteri saya kata start tahun ni kita buat semua video review buffet atau semua video review hotel apa makanan apa pada bulan Ramadan kita memang bagi percuma. Syaratnya memang saya kena bawa satu family. Okay, fair enough. Fair lah kan. Alright. Cool chat session dengan Hanif Lloyd untuk segmen yang pertama ini, dan kenapa kita dekat tempat yang berbeza ni. Biasanya aku buat dekat kafe, dekat Kopi dan Studio. Hari ni kita buat dekat Kopi tu sebenarnya kat mana? Dekat Taman Tun. Oh, okay. Di belakang Omali punya tempat tu. Kau memang booking tempat tu? Ada orang sponsor tempat tu, member kawan kan. Shout out. Hari ni dekat The Ice Tub punya tempat, kita nak ada segmen kedua rapid fire, dan di mana aku akan bersama Hanif Lloyd di dalam bathtub. Rapid question, dan dia akan jawab dengan sepantas mungkin. Jom. Alright coach, okay? Alright okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, okay. Yes, saya. Jawab dengan sepantas yang mungkin. Okay. Tanpa berfikir. Okay. Dan first of all, road running cardio ataupun treadmill cardio? Road running. Nasi lemak ke nasi kerabu? Nasi kerabu. Nasi kerabu lagi banyak fiber. Protein. Alif Syukri atau Datuk Seri Vida? Alif Syukri. Garmin, Apple Watch? Saya pakai Sunto 5 sebenarnya. Sunto 5. Okay, Sunto 5 lah jawapan dia. Piknik dekat sungai ke kat pantai? Pantai. Kasut pilihan untuk coach lari marathon? Sampai sekarang Voltra. Hari tu lari pakai Voltra. Voltra yang easy, yang first. Easy tu. Okay, System of a Down atau Metallica? Metallica. Lagu favourite ke, album favourite ke? Enter Sandman. Proton ke Pro 2? Proton. First Proton ever? Iswara aerobic ke Iswara biasa? Iswara aerobic. Kopi ais ke teh ais? Saya tak boleh minum kopi. Tak boleh. Nanti kenapa? Saya allergic kafein. Oh, allergic kafein. So apa jadi coach kalau minum kafein? Saya tak boleh tidur, perut kembung, muka kembung, bloated apa semua. Okay, hobi di luar arena fitness? Lepak dengan isteri jalan-jalan. No, I love it. Lepak makan, cari makan. And last but not least, bila kita cakap pasal brand kegemaran, pilihan coach Hanif Lloyd, ada specific brand? Saya tak ada specific brand. Tak ada. Semua yang penting selesa saya pakai. Okay, bagi kat luar sana boleh tak coach share kenapa kita mandi ais kat sini ni? Apa kebaikan mandi ais ni? Yang pertama, antara cara macam mana saya boleh bangun awal pagi, setiap pagi pukul 4.30 workout, saya start dengan mandi sejuk. Dia memang clearkan otak, dia buat badan saya segar. Dulu saya susah nak bangun, tapi bila saya start mandi sejuk awal pagi, badan saya automatik. Saya rasa dah 3 tahun saya amalkan, dah 3 tahun automatik saya akan rasa segar di awal pagi. Sampai sekarang lah, tak rasa mengantuk sangat sampai tengah hari. So dia membantu. Nombor 2, memang pengedaran darah saya lebih mudah. Saya tak mudah, tak mudah stres sangat. So dengan adanya ice tub yang macam ni, dia lebih mudah lah. Dia portable, nak bawa ke mana-mana, semua senang. Dan the best part, dia macam ada insulation tau. Dia ada macam penebat. Dia boleh tahan temperature dalam 7-8 jam. And korang boleh check out the ice tub dekat Instagram, dekat TikTok, whatever apa semua. Dan aku akan sediakan link untuk korang check out the ice tub ni. Thank you so much for watching. Thank you so much Coach Hanif. Thank you. See you guys on my next podcast. Selamat puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Aku nak sambung mandi berendam dengan Coach Hanif. Alhamdulillah, syukur. Peace. Okay lah, rasa. Alhamdulillah, syukur. Nah, Mike.